إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرواح والدينا والمسلمين والمؤمنين والأحياء ثم صاحب هذا الكتاب شيخ عبد القادر عيسى رحمه الله والمترجم شأن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين الحمد لله wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi perbincangan kita dalam ilmu tasawuf menerusi kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, fakta-fakta kebenaran tentang ilmu tasawuf. Jadi kita membincangkan tentang bab syarat mursyid ya sekarang ni. Jadi perjalanan rohani seseorang itu, bila kita dah cakap kita ni nak menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti melalui jalan syariat dulu, iaitu jalan kita kena belajar, kita kena beramal dengan ilmu tauhid, kita kena belajar dan beramal dengan ilmu fiqh, cara-cara melaksanakan ibadat. Kita kena belajar dan kita kena beramal dengan ilmu tasawuf. Jadi nak beramal dengan ilmu tasawuf ini, ilmu tentang membersihkan hati ini, macam mana kita nak bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah ini, kita tak boleh menempuh jalan itu sendiri. Kita baca, kemudian kita buat apa yang kita nak buat lah. Kita belajar zikir, kita berzikir sendiri, kita baca kitab, kita berzikir sendiri, tak boleh. Dia mesti ada guru yang membimbing kita dalam bab pembersihan rohani ini. Dalam bab nak menyucikan hati kita mesti ada guru. Sebab itulah kita bermula dengan suhbah, berdamping dengan guru. Jadi yang tiga kita namakan tadi lah syariat. Kemudian guru ini akan membimbing kita dalam bab, sebab dia ni pakar dalam bab macam mana nak menyucikan hati. Dan bila kita duduk belajar, kita ni rela dibimbing. Dalam kitab Safinatun Najah, Safinatun Najah, kitab bukan Safinatun Najah, Rihlah Sailaniyah, dan juga beberapa kitab lain, Syekh Muhammad Taj Yusuf Al-Khalwati, dia ada cakap, orang anak murid kalau dah dibimbing, dah minta dibimbing oleh tuan guru, dalam kitab dia cakap keadaan anak murid ni seolah-olah seperti mayat yang dipangku. Maknanya mayat itu tak ada apa-apa. Bila kita nak mandikan jenazah, mayat tu boleh ke kalau kita pegang, kita nak sapu badan ni, kita nak tekan perut ni, dia tolak tangan kita? Tak boleh. Kalau adalah mayat macam tu, dengan orang-orang yang mandikan tu gol sakit jantung. Pasal apa? Mayat tu boleh lah topi-topi tangan. Jadi anak murid yang nak belajar dengan tuan guru, yang dia mesti merelakan apa saja bimbingan yang disuruh oleh tuan gurunya selagi mana berdasarkan syariat lah. Okey, itu dia. Jadi itu maknanya kesediaan hati anak murid yang nak belajar, nak bersohbah dengan guru yang akan membimbing dia dalam bab pembersihan hati tadi. Jadi kita dah bincangkan tentang syarat mursyid, alim dalam fardu ain ya. Jadi sekarang ni bila kita berguru pula dengan guru yang mursyid ni, disuruh bersohbah, berdamping dengan orang soleh, kita belajar daripada zikrullah,
kita belajar daripada dia akhlak yang baik. Jadi dia juga ada syarat dia. Okey, syarat dia yang pertama kita dah bincangkan, dia itu alim dalam fardu ain. Maknanya dia tahulah. Maknanya sekadar fardu ain dia tahu dan dia laksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang fardu dan juga perkara-perkara yang sunat, dia tahu. Hukum hakam sekadar fardu ain. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan expect guru ini dia pakar macam Imam Syafi'i. Tidak. Dia tahu hukum, dia tahu selok-belok hukum, tapi dia tidak. Kadang-kadang ada yang tidak capailah sampai ke tahap ulama-ulama yang boleh mengeluarkan hukum hakam. Tidak. Okey, tapi dalam syariat memang pas. Dia tak ada masalah dalam hukum hakam dan juga amalan hukum, perkara yang wajib-wajib. Sebab tu dalam kitab yang lain dia ada tulis, dia ni adalah orang yang orang yang mengetahui hukum hakam sekadar fardu ain, dia cakap. Maknanya yang asas-asas tak ada masalah. Okey, baik. Tak juga kita nafikan ada setengah guru-guru yang mursyid ni dia punya pengetahuan tinggi, tuan-tuan guru yang besar. Okey, baik. Jadi yang kedua, arif billah. Dah bincang belum arif billah? Belum kan? Okey, arif billah. Saya pernah bincang kepada tuan-tuan dan puan-puan, arif billah ni orang ini mempunyai, telah sampai ke tahap-tahap mengenal Allah, tahap-tahap mengenal Allah Ta'ala yang peringkat tertinggi lah, boleh kita katakan peringkat tertinggi. Yang dikatakan arif billah ni ialah dia telah capai satu tahap yang dipanggil ma'rifatullah, satu tahap yang dipanggil ma'rifatullah ataupun fana billah ataupun musyahadatillah. Mana macam ni, bila dia ni beramal, okey, dia beramal dibimbing oleh guru dia pun berzikir, gurunya akan bimbing. Biasa kalau kita, selepas daripada syariat, kita ni akan bertariqah, okey, tarikat. Orang sekarang cakap tarikat. Tarikat ni apa dia? Tarikat ni ialah kita beramal dengan zikir yang merupakan zikir yang kita zikir secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul turunkan kepada Ali, Ali turunkan kepada Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri turunkan kepada siapa lagi tu? Bawaan Ma'ruf Al-Qarqi, Sirri As-Saqati, Daud At-Tai, sampailah guru ini diajar tiap-tiap tu beramal, kan, beramal dengan zikir yang diajar oleh Rasulullah. Okey, dia beramal sampailah ke zaman kita. Yang kita belajar zikir tu daripada guru-guru yang mursyid inilah. Ni dia kata. Jadi guru yang mursyid dia pun dulu pernah juga, dia bukannya beranak-beranak tiba-tiba dah ma'rifatullah, bukan. Dia pun sama juga macam orang yang menempuh perjalanan membersihkan hati. Dia mula-mula dia belajar syariat, lepas tu dia pun belajar zikir daripada guru dia. Sambil belajar zikir, guru dia bimbing dengan akhlak yang dia tengok contoh teladan daripada guru dia. Lepas tu bila sampai satu tahap, bila hati ini digilap dengan zikir, masa tu kita punya hati pun makin lama makin baik, ada ikhlasnya, kan, ada sabarnya, ada ikhlasnya. Jadi Allah Ta'ala upgrade tahap hati ini. Kita cerita baliklah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengan cerita, saya nak sampaikan kepada ma'rifatullah tadi. Jadi bila hati ini makin lama makin baik, maka dia akan berpindah kepada satu tahap yang dipanggil
Allah Ta'ala bukakan kepada manusia tadi, hamba Allah tadi, hidayah taufik dalam bab ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Ilmu hakikat inilah dibuka hakikat-hakikat segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu lah, maknanya selain daripada Allah Ta'ala lah, makna makhluk. Allah Ta'ala bukakan dia punya hakikat dia. Sebab setiap benda dalam dunia ni ada hakikat dia. Ada hakikat dia. Ada asal usul dia kan, ada hakikat dia. Jadi bila dibuka, kita nampak batu-batu macam tu je. Tapi orang yang Allah Ta'ala bukakan hakikat ni, dia nampak batu tu berzikir. Orang kita nampak pokok tu dia macam tu je, ditiup angin apa semua. Tapi bagi orang ini, kalau Allah Ta'ala dah bukakan hatinya, dapat dia hidayah taufik, dapat dia mendengar hakikat makhluk, hakikat binatang, hakikat pokok dan segala sesuatu lah. Sampailah kepada malaikat, sebab malaikat tu masih makhluk. Sampailah kepada malaikat tu masuk. Sampailah kepada jin. Kan jin kita tak nampak kan, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah taufik, Allah Ta'ala bukakan ni penglihatan dia. Kalau dalam bab hakikat dia nampak perkara-perkara ini. Jadi bila nampak perkara-perkara gaib ini, hati makin lama tambah yakin. Yakin dengan kebenaran apa yang Allah Ta'ala cakap. Yakin dengan apa? Dengan apa yang dilihat, didengar. Itu baru makhluk. Jadi bertambah kita punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi bila kita yakin, maknanya kita punya iman tu makin lama makin meningkat, dan kita punya amal itu pun ada dia punya pengaruh dengan apa yang kita dah lalui itu. Maknanya kita makin lagi bersungguh-sungguh. Jadi masa ini kadang-kadang orang ni Allah Ta'ala dah bagi dia apa? Satu tahap yang dinamakan zuk. Zuk ini ialah bila dia berzikir, dia akan rasa seronok. Zuk, dhaqa yadhuqu dhauqan, zauq. Jadi beramal bila dia berzikir, rasa seronok. Seronok tu satu cerita. Lepas tu yang pembukaan perkara-perkara gaib ini satu cerita. Kadang-kadang sebab itulah kadang-kadang orang-orang macam ni, kadang-kadang Allah Ta'ala bukakan. Itu yang jadi kasyaf tu. Kasyaf tu maknanya Allah Ta'ala buka hijab ataupun hakikat makhluk. Jadi dia nampak, oh macam ni, oh pokok berzikir macam ni, macam tu, dan macam-macam lagi. Dan perkara ini saya dah terangkan berlaku kepada sahabat Ridwanullah. Kan macam mana Umar itu tengah berkhutbah di Madinah, tiba-tiba dia nampak, Allah Ta'ala gambarkan kepada dia pasukan bala tentera ni yang tersepit ketika dia diasak oleh musuh. Lalu dia cakap Al-Jabala dia cakap. Kita ingat Jabala tu apa? Jabala bahasa Arab ialah gunung. Jadi perkataan Umar di Madinah ini terdengar dek ketua komandan bala tentera Islam yang dah tersepit, diasak oleh musuh tadi. Al-Jabala maknanya bukit-bukit, maknanya macam dengar suara Umar mengarahkan dia apa? Pergi ke bukit. Orang sekarang cakap telepati lah. Telepati itu macam mana? Jadi inilah dia perkara yang Allah Ta'ala bukakan hijab. Allah Ta'ala nampakkan benda tu.
Jadi orang kat Madinah bila dengar Umar cakap macam dia cakap, apa bodoh yang Umar cakap ni? Pasal apa? Tengah berkhutbah, tiba-tiba al-jabala, al-jabala. Sahabat pun, antara sahabat pun dia ada dia punya tahap-tahap dia. Yang faham tu, dia cakap apa? Biarkanlah, itu urusan Umar dengan Tuhannya. Nampak bahasa dia kan? Dia tahu, maknanya apa yang Umar alami itu bukannya benda yang mengarut, bukan benda yang pelik, bukan benda yang apa merepek. Maknanya dia tahu benda itu adalah pemberian ilahi kepada Umar pada ketika itu. Maknanya Allah Ta'ala bukakan hijab keadaan pasukan apa tentera dia yang tersepit jauh tu. Selepas beberapa minggu datang, ketua komandan tu hantar wakil untuk beritahu bahawa dia punya pasukan terselamat. Pasal apa? Dengar satu suara al-jabala, al-jabala tu. Tengok macam mana. Itu zaman Umar Al-Khattab. Sebab tu kita cakap, orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah taufik, seterusnya Allah Ta'ala naikkan ke tahap hakikat. Maknanya Allah Ta'ala bukakan hakikat segala sesuatu makhluk kepada dia. Jadi bila dah nampak perkara-perkara gaib macam tu, kita ini tahap yakin kita nak beramal, nak apa, makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat, makin lama makin semangat. Okey, teruslah orang tu beramal lagi dengan ikhlas. Allah Ta'ala tingkatkan ke peringkat ma'rifatullah. Okey, ma'rifatullah ini yang pertamanya, kalau ma'rifatullah ni Allah Ta'ala buka pula rahsia-rahsia ketuhanan. Rahsia-rahsia ketuhanan, maknanya Allah Ta'ala buka tentang hijab dia. Allah Ta'ala buka hijab, Allah Ta'ala tunjukkan yang pertama, kita belajar dalam tauhid perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala yang mukhalafah tu dibukakan kepada orang ini. Pasal apa? Hati dia dah bersih, dia Allah Ta'ala hampirkan ke hadrat dia, makin lama makin dekat. Allah Ta'ala bukakan hijab lah ni. Jadilah yang pertama tu, dia punya tahap dia fana'ul af'al, ataupun musyahadatil af'al, ataupun ma'rifatullah tahap fana'ul af'al lah. Perbuatan Allah SWT yang mukhalafah. Kemudian Allah Ta'ala tingkatkan lagi sampai ke tahap orang ini Allah Ta'ala bukakan hijab, nampak dia sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam yang Nabi Musa dengar dia perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kallamallah. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu Nabi pada zaman dia. Jadi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak keupayaan umat Muhammad boleh sampai ke peringkat tertinggi macam ni? Itu satu benda yang tuan-tuan dan puan-puan kena fikir. Jadi sama juga, maknanya kalau Nabi cakap ulama-ulama pada zaman ulama-ulama aku setaraf dengan tahap apa? Nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi kaum Yahudi. Jadi ada antara ulama-ulama, ada antara orang soleh di kalangan umat Muhammad yang Allah Ta'ala naikkan sampai ke tahap ni. Okey, tahap ma'rifatul as-sifat, fana'us sifat. Okey, macam mana kalau orang ni pun kita tanya dia, macam manalah tuan guru dah sampai ke peringkat ma'rifatul sifat ni, macam mana mendengar kalam Allah Ta'ala ni, macam mana? Dia cakap, wallahu alam. Dia tak akan terangkan kepada kita, pasal itu adalah benda yang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Kan dia pun tak tergambar, tak tersifat, dia tak terungkap dia kata-kata manusia.
Okey. Dan peringkat yang tertinggi lagi bila orang tu bila beramal, berzikir, beramal, Allah Ta'ala bukakan hijab pula. Kalau sampai hidayah taufik, Allah Ta'ala bukakan hijab sampai ke dia dinamakan ma'rifah, peringkat mengenal Allah Ta'ala paling tertinggi yang dinamakan apa? Ma'rifatu az-zat, fana'uz zat, musyahadatiz zat. Maknanya dia menyaksikan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Rasulullah tu kehebatannya ialah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa? Dengan jasad yang zahir dan batin, roh dan jasad. Tetapi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa dengan roh sahaja, bukan dengan jasad. Okey, roh sahaja sampai ke hadrat Allah, Allah Ta'ala sampaikan ke hadrat dia. Okey, itu dia. Jadi bila dah sampai ke tahap tu dah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dinamakan seronoknya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan juga sebab dalam ulama tasawuf namakan sebagai al-jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Sebab bila orang dah dapat macam ni punya keadaan ma'rifatullah, dia tak nak lagi apa-apa yang menarik dalam dunia. Dia nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tengok apa yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kau campaklah aku kat dalam neraka, bakarlah aku dalam neraka. Aku tak kira, janji aku dapat bersama dengan kau. Macam tu sekali. Jadi manusia-manusia terpilih yang dah sampai ke tahap macam ni, memang dia punya perasaan dia punya hati dia dah lain. Okey? Itulah. Baik. Itu yang dikatakan tentang arif billah. Syarat kedua. Setelah mengetahui akidah secara ilmiah dan dirayah, sepatutnya seorang mursyid itu hendaklah benar-benar mantap tentang ahli sunnah dan cara amali dan zauqi, sehingga hati dan rohnya mampu menyaksikan kesahihannya, menyaksikan bahawa Allah Ta'ala itu satu pada zatnya, satu pada sifatnya, dan satu pada perbuatannya. Itu yang saya masukkan tadi tu. Ma'rifatu al-af'al, perbuatan, menyaksikan pada perbuatan, menyaksikan pada sifat Allah, dan menyaksikan pada zat Allah. Itulah dia penerangannya. Mengetahui tentang hadrat nama-nama Allah Ta'ala secara zauq ni, secara perasaan hati. Maknanya Allah Ta'ala bagi hidayah taufik kepada hati itu. Allah Ta'ala bukakan pembukaan hati, kasyaf hijab itu Allah Ta'ala bukakan. Allah Ta'ala masukkan dalam hati hamba tu tadi. Dan syuhud tu yang saya cakap, musyahadah tu, syuhud lah tu, serta mengembalikan ke hadrat yang menghimpunkan segalanya. Hadrat yang berbilang-bilang itu tidak menjadi kesamaran kepadanya, kerana berbilang-bilang hadrat itu tidak menunjukkan kepada berbilang-bilang zat. Itu yang tuan-tuan kena faham. Sebab tu dia punya tahap, tuan-tuan dan puan-puan, syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Itulah penerangannya. Usul ikhtiar manusia, syariat dan tariqah. Pembukaan hidayah taufik Allah Ta'ala, hakikat dan makrifat. Dua. Jelas, kena jelas betul-betul. Sebab apa kan tiba-tiba ada orang ni, oi, kita nak belajar ilmu hakikat ni. Itu tembegang tu. Ni belajar ilmu hakikat ni, sok kita belajar, nanti Allah Ta'ala bagi kita sampai ke peringkat makrifat. Malam ni kita belajar ilmu makrifat pula daripada Tuan Guru. Aduh. Ilmu hakikat dan makrifat tidak boleh dipelajari secara kitab ni. Kepahaman boleh, tapi nak belajar dan sampai ke tahap macam tu, dia mesti dengan jalan beramal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila dah orang sampai ke peringkat mengenal Allah Ta'ala, peringkat tertinggi ya, sampai ke tahap ma'rifatullah, hebat tak tauhid ni? Okay, hebat tak tauhid dia? Sebab dia dah melalui
Allah Ta'ala dah bukakan rahsia tentang tu kepada dia. Jadi cara dia memandang Allah SWT tak sama dengan cara kita memandang Allah SWT. Sebab tu sabarnya lain, tawakalnya lain, redanya lain, khauf, takut kepada Allah Ta'ala lain, raja, maknanya harap kepada Allah Ta'ala lain, dan hub, mahabbatullah, kasih kepada Allah Ta'ala sangat lain dengan tahap kita. Itu dia. Okay? Jadi tuan-tuan guru yang mursyid ni biasanya dia dah sampai ke tahap penting dia sampai ke tahap ni. Pasal apa? Kalau sekiranya dia ada kalanya bila anak-anak murid ini dalam perjalanan dia beramal, kadang-kadang Allah Ta'ala uji anak murid ini dengan pelbagai perkara-perkara yang pelik. Allah Ta'ala uji dengan alam jin ke, alam arwah ke apa, Allah Ta'ala uji dia. Contohnya berlaku kepada seorang anak murid Abu Yazid Al-Bustami. Okay, berlaku satu keadaan mana anak murid ini memang bagus, rajin belajar. Salah seorang daripada anak murid dia yang pintar, belajar, lepas tu beramal pun amal kuat. Memang Abu Yazid ni terpandang lah dia Abu Yazid ni anak murid kesayangan dia ni. Jadi satu hari anak murid ni tiba-tiba datang, ada satu orang lelaki datang kat dia. Dia cakap, jom kita jalan-jalan masuk syurga. Jalan-jalan tu, lepas tu bila jalan dengan orang tua ni, terus nampak syurga, nampak segala ni kenikmatan apa tu semua. Lepas daripada berlaku benda ni kepada anak murid tadi, dia dah mula rasa besar diri. Dah mula dah tak datang pergi mengaji dengan Abu Yazid. Abu Yazid pun heran, dia cakap dulu selalu datang, sekarang ni dah jarang-jarang, kadang-kadang kan, sikit-sikit datang. Lepas tu terdengarlah telinga Abu Yazid Al-Bustami ni, dia punya kawan-kawan cakap, dia tu dah tak datang, dia dah jadi tok syekh besar dah tu. Dia cakap dia dah masuk syurga, dia dah bertemu dengan syurga. Hebat benar lah tu. Hebat. Dah masuk syurga dah. Rasa hebat lah tu, betul lah ni, jalan beramal ni apa semua. Lepas tu satu hari datang. Datang belajar, habis saja belajar, Abu Yazid pun panggil dia. Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang di Turki itu, panggil. Mari sini. Kenapa lama tak datang? Tak ada, dia kata. Tak ada. Jadi ni dengar-dengar beramal-beramal dah jumpa syurga. Macam tu lah. Macam tu lah. Dia dah mula jobo. Macam tu. Kalau macam tu, satu pesan saya, satu pesan Tuan Guru cakap, satu pesan saya. Dia pun ceritalah, dia jumpa dengan seorang lelaki tu, apa semua, dia bertemu dengan segala kenikmatan tadi tu. Okey. Dia cakap, okey, kalau macam tu, bila jumpa dengan pak cik tu nanti, orang tu nanti kirim salam dengan dia. Cakap, Tuan Guru saya Abu Yazid Al-Bustami kirim salam. Jadi seperti biasalah, lepas saja semayang, tiba-tiba bila sebelah malam tu datanglah syekh tadi, yang mengajak dia pergi ke syurga tadi. Jadi ketika dia berada dalam syurga tu, tiba-tiba dia teringat pesan Tuan Guru. Saya nak sampaikan satu perkara lah.
tuan guru saya Abu Yazid Al-Bustami salam dengan tuan. Tiba-tiba segala apa yang dia tengok tentang segala kenikmatan yang dikatakan syurga itu hilang, dan dia berada betul-betul dalam tempat sampah sarap. Nampak? Jadi saya nak ceritakan kat sini ialah bila tuan guru itu telah melalui satu tahap tadi kan, maknanya dia tahu. Bila dia dengar cerita tu dan dia dengar apa yang diceritakan oleh anak murid ni, dia dah tahu yang ini terpedaya dek siapa, sebab dia pembimbing. Jadi bila berlaku macam tu adalah cara dia nak mengeluarkan anak murid tadi yang dah tersesat. Dia cuba ikhtiar untuk tarik balik ke jalan yang betul, dibimbing ke jalan yang baik. Jadi dia adalah cara-cara. Jadi kalau tuan guru itu, kalau dia pencapaian dia tak sampai ke tahap macam tu, susah. Okey? Tapi zaman sekarang ni nak cari tuan-tuan guru macam ni, saya tak berani cakap tak ada ya. Saya tak berani cakap tak ada, tapi sangat payah nak dicari. Sangat payah cari. Kalau ada mursyid-mursyid dulu pun, kalau ada guru yang mursyid ni kadang-kadang diturunkan kepada anak-anak murid dia yang dia nampak dia punya syariat dia boleh. Lepas tu pun ada juga pengalaman dengan dia, dan diberilah izin kepada anak murid tadi untuk apa? Untuk membimbing. Tapi kadang-kadang anak murid itu pun tak sampai ke tahap fanabillah. Jadi tuan-tuan zaman sekarang macam tu. Yang pokok-pokok yang bosa-bosa saya tak ada, pokok-pokok rendang ni ada, cari. Janji kita dapat jumpa jalan apa? Jalan beramal. Dan biasanya orang yang dah sampai ke peringkat ma'rifatullah ni, orang ni tahap dia tahap wali. Okey, tahap dia tahap wali. Okey. Baik, kemudian sebab tu kita terus masuk kepada syarat ketiga, dia mestilah seorang yang telah menyucikan dirinya melalui murabbi, mursyid, mempunyai pengalaman tentang martabat-martabat nafsu atau penyakit serta was-wasnya, arif tentang taktik serta tipu daya syaitan, mengetahui perkara-perkara yang membinasakan yang terdapat pada setiap peringkat perjalanan. Itu yang saya cakap tadi ya, cerita tentang tadi itu. Sebab orang ni dah melalui kawasan-kawasan dan zon-zon rohani ini. Dia berlaku kepada anak murid dia dah nampak mana problem, jadi dia pun akan bagi bimbingan. Juga mengetahui jalan-jalan untuk mengubati setiap perkara tersebut mengikut kesesuaian kaedah seorang individu serta kedudukannya. Yang datang kepada dia tu orang kaya bawa Mercedes, ya, datang kepada dia, cakap macam ni lah, yang kali datang jangan bawa kereta ni, kau bawa kereta ganjil kau. Macam tu. Macam tu. Kadang-kadang yang kau zikir, kau ni banyakkan selawat. Okey, banyakkan selawat, banyak selawat. Jangan baik 100 ya, baik 3000. Okey. Yang ni pula dia bagi engkau banyakkan selawat, engkau 1000 okey dah, kau buat 1000, yang ni 3000. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak murid kita cakap, dia 1000 ya, aku ni 3000, kenapa? Dipersoalkan. Terusah persoalan besar apa? Zikir tu ubat. Jadi doktor ni dia bagi ubat, dos dia tak sama. Kan? Mungkin yang 5,000 dia bagi tu atau 3,000 dia bagi tu dengan dia punya segala kedengkian dia, dengan segala hasad, dengan segala perangai-perangai yang tak baik semua bersarang kat diri dia. Ataupun anak murid ni dia dah ada pencapaian tertentu dalam bab pengalaman rohani ni, dia nak cuba ikhtiar tingkatkan lagi anak murid tu ke tahap yang lagi. Jadi dia bagi dos yang lebih. Jadi didikan anak murid terhadap anak murid pada seorang mursyid ini
dia tak sama. Dia tak sama. Ada orang disuruh buat macam ni, ada orang disuruh buat macam ni. Ada orang dia tak suruh belajar pun. Kau tolong masak. Khidmat, maknanya kita khidmat dengan guru kita. Itu dia kat situ. Ada barakahnya kan? Macam tu. Yang ni pula jadi tukang cukur rambut dia. Yang ni pula kemas rumah dia. Jadi itu semua adalah tarbiyah seorang mursyid kepada anak murid dia. Jadi dengan izin Allah Ta'ala perlihatkan kedudukan hati anak murid itu kepada dia. Saya ulang sekali lagi ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang diorang ni kalau dah sampai ke tahap tu, adalah dia punya ilmu-ilmu apa? Allah Ta'ala bagi dia apa? Ilmu-ilmu kasyaf. Tu. Okay? Adalah pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai syarat ketiga tu, jadi kita kena tahulah bahawa mursyid ini memang hebat orang dia sebenarnya. Dan oleh kerana dia telah menyucikan diri dia, dia diberi izin oleh syekhnya untuk memberi bimbingan kepada orang lain. Sama ada biasanya selepas ketiadaan guru dia lah. Sebab tu mursyid ini tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan lantikan keluarga tau. Dia bukan lantikan keluarga. Macam seorang mursyid tariqah ni, okey, dah meninggal kan. Jadi kalau ikut dia punya betul-betul, kalau adalah antara anak murid tu yang pencapaian rohani dia dah makin lama makin meningkat, jadi tuan guru itu dia tahulah ada antara anak murid. Kadang-kadang kita lihat berlaku perkara ini dalam yang minta maaf lah, khalifah tarikat, khalifah tarikat ni kan. Jadi macam tu, dengan fiqahnya tukang langgang, dengan tauhid tukang langgang apa semua, tiba-tiba naik jadi khalifah tarikat. Tinggi khalifah tarikat ni pasal apa? Dia mengajar zikir dan membimbing anak murid dalam jalan berzikir tu. Bukannya tahap lekeh-lekeh tu dah. Sebab itulah tengok ya, antara syarat dia ialah dia dah menempuh perjalanan rohani itu. Itu dia. Sebab tu tadi saya cakap jalan rohani itu macam mana? Tahap-tahap tadi itu. Syariat dia pun mahir. Lepas tu tariqah, dia dah beramal dengan zikir. Allah Ta'ala bukakan dia tentang tahap hakikat segala sesuatu makhluk. Lepas tu Allah Ta'ala bukakan tentang rahsia-rahsia ketuhanan pula tadi. Jadi sebab itulah yang kes Abu Yazid tadi, bila dia tengok anak murid dia tu dah terkona, dia tahu kat mana. Bila dia tahu kat mana, tak adalah dia ikut sekalian anak murid tu. Cuma dia bagi satu signal dia kat anak murid dia, supaya dia bagi signal tu ke anak murid dia. Cara macam tu anak murid tu cakap kepada yang pelik-pelik tadi tu, terbongkarlah rahsia. Oh, anak murid ni dekat dia dah terperangkap dekat alam misal, alam jin ni ke. Tu dia. Jadi tak mungkin Abu Yazid bagi dos tu kalau dia tak tahu tempat tu, zon rohani tu. Okey, itu sahaja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung tentang syarat keempat nanti. Okey, syarat keempat, mursyid mestilah seorang yang telah diijazahkan oleh syekhnya untuk mentarbiyah, ya. Ada izin daripada gurunya untuk mentarbiyah, untuk memberikan bimbingan rohani. Jadi tuan-tuan, sebagai rumusannya, jalan pembersihan hati ini dia lagi dahsyat, dia lagi susah, dan lagi macam-macam dia punya cobaan dan ujian. Sebab syaitan dunia makhluk, nafsu tidak akan benarkan
tuan-tuan dan puan-puan senang-senang sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan gasak dengan segala macam kekuatan untuk kita tersesat bila kita dah masuk ke dalam alam kepada zon pembersihan rohani ini. Sebab tu kita perlukan kepada orang yang boleh bimbing kita dalam mengubat penyakit rohani ini. Pasal apa? Banyak dia punya halangan-halangan yang susah. Sebab tu kita hendak mintalah kita banyak-banyak selawat, banyak-banyak munajat kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah Taala jumpakan kita dengan guru yang mursyid atau mana-mana jalan berzikir ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.